Apa hukum buat basah kambing dengan kayu hok orang roboh daripada surau masjid buat baru, kayu tu kita buat basah kambing. Okey. Awak ambil kayu tu lagu mana? Cara awak ambil tu. Awak beli. Kalau awak beli contohnya nazir masjid tu kata muka kayu tu tak guna dah, maka saya jual lah. Ambil pendapat kata boleh jual seperti mazhab Hanafi. Maka kawan ni pun belilah kayu tu, maka dia pun buat basah kambing. Harus. Tak ada masalah apa dia. Tetapi bagi pendapat kata tak boleh jual dan kekallah barangnya wakaf tu, maka tak boleh buat basah kambing, haram hukumnya. Kerana kayu itu sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid, tiba-tiba dibuat basah kambing, maka khianat kepada barang wakaf. Lagu tu. Jadi tengoklah demo ambil. Kalau nazir kata tak apalah, bui dah barang ni macam tak pakar dah apa. Maka nazir barang wakaf adalah AJK masjid. Kalau AJK tu beri saja ke, jual ke apa dia yang akan bertanggungjawab. Ya tengoklah hok mana molek. Pada duduk bazir saja duduk biar lagu tu, sekurang-kurangnya kita boleh beri kayu ni untuk manfaat juga. Khilaf ulama dari sudut tu. Nasihat untuk kekal istiqamah melawan nafsu untuk pemuda. Pertama, jangan ada dekat dengan kita benda-benda yang menyebabkan naik nafsu. Jangan tengok pemandangan yang menyebabkan kita nak buat maksiat. Kalau boleh handset tu tohuk, jangan ada handset. Kalau boleh jangan pergi tempat-tempat yang menyebabkan naik nafsu. Duduk tempat-tempat molek. Duduk masjid, cekak tengok tu email naik nafsu. Duduk tengok tu email naik nafsu, dah berat lagu tu. Jadi jangan tengok benda-benda yang menyebabkan naik nafsu, benda-benda yang menyebab. Kalau ada laptop, tohuk laptop. Kalau ada handset, tohuk handset. Boleh jaga dah diri kita sekurang-kurangnya. Jangan pergi tempat-tempat yang menyebabkan kita naik nafsu. Lepas tu selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah kita boleh istiqamah di dalam kebaikan. Nabi puji pemuda ni salah satu golongan manusia yang boleh bernaung di bawah aras Tuhan pada hari kiamat adalah pemuda yang membesar di dalam agama. Membesar di dalam agama. Duduk pondok, duduk dalam kawasan agama. Sebab pemuda ni sangat sukar. Payah popok dia nak kawan nafsu. Tu standard dia dah. Rezekilah seseorang yang ketika usia muda dia boleh melepasi semua ujian ini. Sehingga dia berkahwin. Lagu tu. Jadi lagu tu lah. Kita tak kuat lagi bergantung dengan orang kuat. Cari saing-saing yang kuat-kuat, duduk saing dengan dia. Ustaz nak tanya kenapa saya tengok Ustaz dan Syekh Zainul Asri kedah pakai je tangan letak kat bawah pergelangan tangan. Ada maksud tertentu ke? Oh ni pakai ni tok ke bawah ni. Je ni tok ke bawah lagu ni lah maknanya. Sebelah kiri tok ke bawah. Masalah pakai je ulama khilaf. Pendapat macam-macam pendapat. Pertama dikiaskan je itu dengan cincin. Maka bila dikias dengan cincin sunat pakai sebelah kanan. Dan kita tengok. Ada kata tak kalau orang lelaki sunat pakai sebelah kiri dan sebelah bawah. Ni pendapat Syekh Nuruddin kata lagu tu. Kerana tujuan orang jatuh pakai je untuk lihat masa. Maka hiasan dia ni, hiasan panggil. Hiasan dia letak sebelah bawah kerana dia bukan nak berhias dengan je. Dia hanya nak lihat masa. Maka dia tengok ke bawah lagu ni. Mana kalau perempuan pakai je dia capu nak ngah berhias, dia pakai sebelah kanan dan je tok sebelah atas. Kerana nampak hiasan dia. Sebelah kanan orang Cina. Orang jatah pakai sebelah kiri. Ada pendapat kata je ini dikias dengan rantai, dengan rata. Maka rantai ni hiasan perempuan. Maka bila hiasan perempuan, tetapi dia ni tak serupa dengan rantai, kias saja, maka dipakai sebelah kiri. Tak sesuai pakai sebelah kanan. Ada setengah pendapat, kita tengok guru-guru kita tak pakai je. Sebab apa? Sebab khilaf ulama. Boleh pakai atau tidak. Pahaya pakai apa dia? Je apa dalam poket tu. Hok silok hong tu kan. Hok pakai je, hok kekak, hong tengok. Lepas tu dia buh tu. Dia tak aje pakai je. Antaranya ulama-ulama sebelah Yaman.
Boleh kata jari ulama-ulama tua dia hampir semua pakai je buh dalam poket belakang. Dia tak pakai je langit belakang. Cicing? Ya. Tu lagi itulah. Nak pakai hok mana pun boleh belakang. Ustaz minta ijazah gapo-gapo doa untuk orang hilang barang. Nak bagi jumpa semula. Pergi cari lah. Pertama kalau barang hilang baru saat ni. Saat ni baru hilang. Ya kena barang tu jangan sampai satu hari satu malam. Pergi cari tempat hok kita rasa kemungkinan barang tu jumpa, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil cari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil cari inna lillahi wa inna. Sambil cari sambil baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, baca ya hafiz 129 kali. Ya hafiz tepat hok mana orang curi tu tubik. Misalnya orang curi tu tubik kok nyela ni, kita duduk depan nyela tu panggil ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafiz ya hafizu ya hafiz ya hafizu ya hafiz, baca 129 kali. Lepas tu bacalah ayat Quran kata surah Luqman tu apa dia? 119. 119. 119 kali. Lepas tu baca ayat apa dia? Ya Allah Rabbi. Ayat surah Luqman. Hok ayat Quran hok bunyi ya'ti bihallah. Mana-mana butir, khardalin, fis sama au fil ardi, sama ada di langit di bumi, kering ataupun basah, ya'ti bihallah, Tuhan akan buat mari semula. Apabila sebut ya'ti bihallah tu lah, banyak-banyak ya'ti bihallah, minta Tuhan kembali ke semula barang tu. Insya-Allah lah usaha. Jadi tak jadi tu terah demo lah. Nak ayat lagu mana tak tahu. Panggil polis pun tak jadi juga. Maka bab jadi tak jadi ni orang tak boleh nak jamin, moga bukan Tuhan belaka tu gak. Kecek atas nama usaha belaka. Nak jadi zuhud kena pakai jubah serbai ke? Nak jadi zuhud kena pakai jubah dan serbai di hati. Jangan pakai di luar saja, pakai di hati jubah dengan serbai. Maka jadilah zuhud. Zuhud ini adalah sifat hati, bukan sifat pakaian. Kalulah sifat pakaian, nescaya kambinglah paling zuhud kerana tidak berpakaian langsung. Kambing mana pakai pakaian? Zuhud dia, tak zuhud. Patut apa dia zuhud? Zuhud ini adalah sifat hati, bukan sifat pakaian. Kita sebut dah. Tak syarat pakai jubah, pakai serban. Pakai jubah kelebihan, dapat pahala fadilat. Ya. Pakai serban dapat pahala dan kelebihan. Ya, tapi tak menunjukkan zuhud. Ada orang tak pakai jubah, tak pakai serban, tapi hati dia lebih bersih berbanding dengan orang yang berserban dan berjubah. Jadi zuhud ini adalah sifat hati. Ustaz, musim banjir ni banyak orang buat barang elektrik. Saya kutip repair dengan niat nak jual. Apa boleh kau macam tu? Gini, kalau barang orang kena serah ke dia. Tak boleh ambil barang orang. Lain kata tak apalah. Saya ambil lah barang tu rosak dah. Kita pun ambil barang hok rosak, kupu-kupu kita repair jual semula. Tak apa, terpulang pada kita. Tapi kalau barang kena minta lah. Kalau benda tu dikira harta, benda tu dikira ada nilai, maka kalau kita ambil dihukum mencuri. Tapi kalau benda tu tak dikira harta, dikira sampah, maka kalau kita ambil tak panggil curi. Misalnya benda tu orang panggil sampah, misalnya ikutlah apa dia. Tudung gelas misalnya necak so, orang panggil sampah dah tu, orang nak tohok sampah. Maka kita ambil tak syarat minta izin. Minta izin tu sampah. Sampah demo amo nak ambil. Sampah memang orang nak tohok dah, maka tak perlu ambil minta izin. Tapi kalau benda itu dikira dinilai harta, ada harga, maka kena minta izin. Betul kau perempuan datang period tak boleh ziarah kubur. Moleknya jangan pergi ziarah kubur, makruh. Kerana apa? Kerana perempuan datang period ni menghalang daripada malaikat rahmat. Malaikat mukanaki pula. Malaikat roki atik ada semacam, tapi malaikat rahmat jauh daripada orang period. Maka kubur ni kita nak suruh rahmat Tuhan turun kepada ahli kubur. Maka kalau perempuan gigi tu takut lari, maka tak molek ulama kata perempuan yang period untuk pergi ziarah kubur. Dosa tak dosa.
Cuma makruh sahaja. Kalau semaya kena kosak takruk ta'yin. Kalau puasa wuduk ibadat lain gana ustaz. Kalau puasa kena takruk ta'yin juga. Aku nak puasa, kosak takruk Ramadan ta'yin esok hari. Kosak takruk ta'yin juga. Kalau wuduk tak ada lah. Wuduk aku nak wuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengambil air semaya kerana Allah Ta'ala. Kosak takruk ta'yin ni tak semua niat ibadat kosak takruk ta'yin. Yang penting niat. Ada niat dalam ibadat perlu kosak takruk ta'yin. Tak ada ibadat tak perlu kosak takruk ta'yin. Seperti wuduk kau apa dia. Nah. Saya nak tanya pendapat ustaz. Apa hukum isteri menyebar ke aib suami? Misalnya suami curai dengan perempuan lain dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada pasangan di luar sana. Jangan cepat wa alasan. Awak sebar ni kerana betul nak wi penerangan ke, nak wi pelajaran ke, banyak dah pelajaran. Banyak dah kita tengok pelajaran-pelajaran. Tak suruh tambah lagi lah cerita aib orang. Kita balah dengan seseorang pakai dua senyap lah. Akhirat kita bimbang, takut Tuhan buka aib kita. Sekalipun kita buat hujah, saya nak beri pelajaran kepada orang lain. Kita bimbang ketika kita sebar tu bukan niat lagu tu. Kita niat nak marah ke dia, nak suruh dia aib, nak suruh dia gapo, maka kita jawab. Baiklah, kalau bab pelajaran ni banyak dah. Dalam TV banyak cerita dah kita tengok pelajarannya. Dalam orang ngajar banyak dah cerita. Tak payahlah kita nak beri pelajaran kepada orang pula. Lebih-lebih lagi pula sebar aib orang. Kalau aib kita, orang sebar marah ke tak? Marah. Kalau orang kita tak tutup telekung, orang kata orang ni jahat, marah. Maka aib orang ni molek tak suruh sebar lah. Kecuali orang yang hati dia bersih. Kita bimbang takut niat tak comel lah, nyanyolah ke demo. Orang share berapa ribu dah. Pas demo pun cetuh dia. Takut demo menanggung dosa. Rugilah. Biarlah kalau kita balah aib suami kita tu, kita duk taruh sipir dalam poket sudah. Ustaz nak tanya anak lelaki saya umur 11 tahun. Sudah sunat dah. Macam mana tahu dah dia balik. Balik bagi lelaki dan perempuan ada 3 tanda. Ingat pak mati ni. Pertama keluar air mani. Sama ada bermimpi ataupun tidak bermimpi. Keluar air mani. Pada usia 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun ke atas keluar air mani. Umur 9 tahun ke atas keluar air mani lelaki dan perempuan. Kedua, genap umur 15 tahun lelaki dan perempuan. Ketiga, haid bagi perempuan saja. 3 tanda ni barulah seorang itu balik. Sunat tak menunjukkan balik. Berkahwin tak menunjukkan balik. Setubuh tak menunjukkan balik. Dia nikah umur 11 tahun. Lepas tu dia setubuh dah tu. Balik. Tak balik lagi. Setubuh tak menunjukkan balik. Kalau keluar air mani baru menunjukkan balik. Setubuh tak menunjukkan balik. Jawi ataupun bersunat ni tak menunjukkan balik. Tu pecah suara dah. Tukar suara. Tak menunjukkan balik pun. Balik ni 3 tanda ni saja. Selagi mana tak berlaku dia tak balik lagi. Habis sunat dah tu. Habis balik dah. Tak. Sunat tak balik lagi. Sekalipun tubuh dia berubah. Jadi kau besar dah, kau tinggi dah, apa dia ke? Tidak balik lagi. Kecuali 3 benda berlaku. Iaitu genap umur 15, keluar air mani dan haid bagi perempuan. Berapa banyak bulu kucing dikira sebagai najis kerana rumah mak saya ada 10 ekor kucing. Bulu rata-rata tepak. Terima kasih. Main dengan 10 ekor. Dalam poket piyuh pun ada. Buka ni dalam peti pun ada kucing. Penuh dengan kucing. Hidup dengan kucing. Dimaafkan kerana kawasan itu terlalu banyak kucing. Maka dimaafkan. Kalau kawasan itu tak ada kucing, maka dimaafkan 2 helai sahaja bulu kucing. Kerana bulu yang bercabuk daripada binatang yang haram dimakan. Kucing ni haram makan. Maka bulu hak cabuk tu najis. Maka najis tu dikira sedikit kalau 2 helai. Kalau 3 helai dikira banyak dah menurut uruf tu. Jadi kalau rumah nak 10 ekor kucing, Doraemon pun ada, tak boleh lah. Najis. Dimaafkan. Boleh kau kita baca dalam semaya guna suara angin ustaz. Lagu mana suara angin? Kau guna suara angin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kau guna.
Ai suara ni tak erti apa suara angin ni. Hak penting berlafaz. Kalau berlafaz tubik dah bunyi a i u so. Tapi kalau bunyi tu tak tahu tak bawa mana baca Quran lagu tu tak ada lah tu tak sah. Sebab tak bunyi bismillah. Tapi kalau bunyi bismillah, tapi slow sangatlah sah hukum dia. Tetapi berlapah dan dengar pada telinga kita. Suara angin, suara betul itu tubik suara lah, ikut suara angin kau suara gapo dia ikutlah suara kau hidung kau gapo dia. Asal saja tubik suara bunyi bismillah. Slow setara mana pun sah hukumnya. Tapi kalau bunyi macam saat ni tak boleh lah. Memang gapo dia tak tahu punya macam kucing nak beranak tak boleh. Saya nak tanya, kalau kita sedang berhijrah dalam bab pakaian lah, seluar jing, pakaian lama, hok sendak-sendak. Dulu kita boleh tak bagi ke orang ataupun jual, kau kena bakar, kau lagu mana. Sebab bila sipir tu takut jadi teringat mula, tertarik pula nak pakai pakaian gitu. Tengok pakaian tu lagu mana. Kalau boleh digunakan untuk orang, boleh jual. Harus. Misalnya pakaian ketat tu kita jual kot saing kita. Tanya dia, awak apa dia? Saya nak pakai dengan suami saya. Harus? Boleh jual? Tak syarat. Tapi kalau kita yakin, kita jual pakaian itu menyebabkan dia menedahkan aurat di hadapan orang, tak boleh jual lah. Jadi menyokong perbuatan maksiat. Tapi kalau kita ada baju hok seksi-seksi, ambil dulu, kita jual kot saing kita ke, ataupun hadiah ketika dia berkahwin ke, memang dia pakai depan suami dia lah. Maka hukum dia harus, tak ada masalah. Bahkan sunat pula. Isteri ni pakai pakaian yang menyebabkan suami dia suka. Suka selok suami dia kalau pakai pakaian tu. Ustaz, duit ada simpanan dalam beberapa bank. Untuk zakat simpanan, adakah kita perlu campur semua atau bayar ikut jumlah dalam beberapa bank tu? Supaya tolong keedah ni. Kalau bayar potong menurut bank-bank ataupun campur belakang waksa pun supaya. Yang penting kena waktu bit 1/40 daripada keseluruhan. Begitu. Ustaz, saya ada terpakai kasut diperbuat daripada kulit khinzir. Sekarang dah buai dah kasut tu, apakah perlu sama? Setuh dengan khinzir ataupun babi dalam keadaan kering, tidak perlu sama. Dalam keadaan kering, tak pipi pun tak apa. Tak ada. Tak perlu sama. Tapi kalau dalam keadaan basah, barulah dikira kena sama. Jadi pakai kasut tu lagu mana? Kalau kita pakai dengan stocking lagi-lagi lah tak kena. Kalau kita peluh ko pakai dengan stocking boleh kira lagi. Tapi kalau direct kasut basuh ko kau dia, tu kena sama. Hukum menerima darah daripada orang non muslim, tak apa, darah dia tidak najis. Lepas tu dia makan babi tu. Sudah dah. Dia makan anjing tu, dia makan bangkai tu. Lagu mana darah dia? Darah dia tidak najis, darah dia bukan najis. Bukan najis besar, bukan najis apa, mughallazah. Najis orang kafir. Najis mughallazah tak? Dia makan babi dalam perut dia, lepas tu waktu ambil najis. Tak. Dia kena anjing babi betul, baru mughallazah. Orang hok makan dia tak dikira. Maka kalau dia derma darah orang kafir misalnya, derma darah pada orang Islam, masuk darah dia. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah apa. Tidak jadi kau najis. Sebab apa? Darah tu najis dah. Darah tu kan najis dah. Tak maknanya darah tak bersih lah. Darah orang yang bertakwa. Ambil wali saja demo. Darah bertakwa. Demo tak bertakwa. Jadi koya nak pilih darah bersih. Jadi tak jadi kau hukum, tak ada masalah lah. Dari sudut derma orang bukan Islam, derma kepada orang Islam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.